Saya setuju dengan moratorium itu dikembalikan sebenarnya. Line saya clear tak ni? Clear. Saya sokong dan saya setuju tentang moratorium. Dua perkara yang saya titik beratkan daripada tahun lepas, Mac 2020, iaitu mereka yang tak ada duit, satu. Yang kedua adalah mereka yang terjejas kesihatan. Ini saya ambil berat. Tolak tepilah siapa diri saya ke, sama juga dengan sahabat saya Syarul, kan. Kita ni ada sejahat-jahat manusia ke, ataupun kita tahu manusia tak sempurna, tapi kita ada insan. Kita adalah insaniah. Bohong kalau orang cakap kita tidak ada. Tetapi bagi mereka yang tidak ada duit dan mereka kesihatan yang terjejas, apa solusinya? Jadi yang bergerak membantu mereka ni ialah kita sama kita sebenarnya membantu. Daripada tahun lepas yang saya perhatikan hingga sekarang. Tetapi ia tidak ada jalan selesai seperti mana saudara Syirul mengatakan tadi. Kalau parlimen tak buka, macam mana nak sembang? Kan? Kalau saya langgar, saya kena tahan. Itu je. Saya cuma titik beratkan tentang dua perkara. Mereka yang tak ada kewangan, bererti mereka tidak ada sesen pun. Dan kedua, kesihatan mereka terjejas. Dua perkara ini akan relate kepada semua secara general. Maupun saya dikatakan kluster artis ke apa ke, tapi kami tetap manusia, kami tetap rakyat. Itu fakta memang tak boleh dilarikan sebagai kluster artis yang nak dikemukakan oleh netizen. Dan saya tabik hormat kepada jabatan netizen. Tanpa mereka, informasi ini tidak akan sampai. Tapi pada mereka yang tak ada duit, siapa yang nak menghulurkan? Yang ada duit tu, dia senyap. Betul. Jadinya, Abnan, boleh tak kalau kita katakan yang kerajaan hari ini lebih mengutamakan duit daripada nyawa? Saya kata yang ketiga, mengutamakan kuasa. Mengutamakan kuasa? Kalau mengutamakan kuasa bukan. Sebenarnya kita dalam keadaan yang paling genting. Kesilapan kita di peringkat awal adalah apabila kita duduk dalam satu kerajaan yang kita tak pernah handle satu krisis sebesar ni. Of course kita perlukan pandangan daripada semua tanpa mengira kau ni pembangkang ke, kau ni Barisan Nasional ke, kau Pakatan Harapan kan, siapa saja yang memberi pandangan seharusnya kita nilai dan kita beri pertimbangan sebab kita bercakap tentang soal duit dan nyawa rakyat. Yang macam Syarul kata tadi, isu dia sekarang tak boleh bagi pendapat dan pendapat itu tak diraikan dalam parlimen dan tak boleh nak keluar apa-apa tindakan berdasarkan suara orang ramai. Sekarang ni kita hidup macam dekat China pun ada, macam kat Korea Utara pun ada ikut je. So dia bukan tak nak bersidang sebenarnya Syarul dalam parlimen tu. Dalam parlimen jumpa depan-depan pun tak boleh nak kontrol, kalau dalam Zoom lagi berselerak lah. Peluang tak diberi, macam mana nak raikan? Betul. tapi dalam celur, tapi dalam. Last kali bila rakyat dah bersuara, bila rakyat dah hentam, rakyat tak perlu susah pun. Netizen ni start generate satu hashtag je, settle. Dah berterabur semua benda. Siapa yang nak support government dalam keadaan government tak mau buat benda yang mendengar pandangan dan daripada macam-macam pihak kan. So campur lagi ada situasi politik sekarang kan. Semua tunggu masa untuk hentam kan. Sampai kadang-kadang space untuk government bertindak secara rasional pun tak ada. Tapi nak buat macam mana memang tak rasional. Itu yang menjadikan orang mula rasa marah. Sebab saya baca kat komen-komen netizen kata Israel pun dengar cakap kita. Kerajaan tak berani dengar cakap kita. Kita dah kuat dengan kerajaan. Kadang-kadang jealous tau. Kadang-kadang kita jealous apabila ialah COVID ni berpunca daripada mana? Daripada Wuhan. Yang first dulu kan, semua tahu. Dan hari ni tengok Wuhan macam mana. Dia orang dah beraya bro, dah relax bro, dia gelakkan kita pula kan. Sebenarnya
bencana tu datang adalah cara macam mana kita nak tangani. Kan? Kita nak manage macam mana. Itu yang paling penting lah bagi aku lah. Lepas tu, iyalah, aku ni kalau saya ni minta maaf, saya bukanlah pakar ekonomi kan. Tapi memanglah kalau kita buat total lockdown, semua orang akan minta bantuan macam moratorium, ada apa-apa bantuan. Rakyat mesti akan minta bantuan-bantuan macam tu. Tetapi kita faham, saya tak tahulah, saya berbual dengan kawan-kawan ekonomi saya, entah betul atau tidak. Kalau saya salah, saya minta maaf lah. Sebenarnya kerajaan tak nak terbitkan bond hutang tu lah. Dia orang kata dia tak nak. Tapi dalam keadaan hari ni, ada kawan-kawan yang daripada ekonomi, dia kata ini masa darurat. Kau kena buat macam mana pun untuk bantu. Selepas lockdown, insya-Allah kita akan tumbuh macam cendawan. Maksudnya ekonomi selepas tu dia akan pulih balik. So itulah time untuk kita bangkit. Daripada hari ni PKP, kita tak tahu sampai bila nak PKP. Confirm tak confirm. So lepas tu kan saya berbual dengan dia kata kalau lah apa ni, saya tak tahu mana PM kita dapat 0.5 trilion nak bantu apa semua tu, saya tak dapat. Tetapi saya tak tahu macam mana, dia mungkin lebih faham lah, dia ada pakar-pakar ekonomi dia lah. Kalau pada saya cakap, kalau PKP dulu saya dapat, dikatakan 500 bantuan daripada kerajaan. Tetapi kalau kita lockdown hari ni, kalau kerajaan kata tak apalah, kita bagi awak 100 je. Rakyat pun terima, janji dia faham denyut nadi rakyat tu, walaupun 100, dia terima. Bermaksud tak adalah sampai trilion-trilion sangat yang dia nak kena keluarkan. Janji dia prihatinkan rakyat sikit, lepas tu kita sama-sama bangkit lah. Dari segi ekonomi, dari segi apa. Lockdown untuk 1 kali je. Tapi dia tak nak lockdown untuk sekali ni. Saya tak tahu kenapa. Mungkin sebab jerung-jerung kat atas ni bermain dengan lebih. Sebab kerusi kot. Kalau tutup. Sebab kerusi kot. Mungkin sebab kerusi. Kan? Kita tahu macam kita desak ke parlimen tu sebab apa, suara-suara kita semua daripada rakyat ni boleh didengar, boleh dibahaskan. Kan? Bolehlah. Tapi kita minta maaf lah kalau dari segi politik kita tahu kenapa tidak mau bersidang kan. Kita sedia maklum. Dan hari ni pun kita sedia maklum kenapa ramai orang kata kes-kes katak-katak ni banyak pun kita faham sebab apa. Inilah time dia untuk kuasa macam Aloha tu cakap tadi, untuk kuasa kita faham. Tapi fahamlah rakyat sikit. Macam mana? Seperti yang saya celah tadi kan, seperti yang saya katakan, saya titik berat tentang mereka yang tak ada duit dan tentang kesihatan mereka terjejas. Dan baru-baru ini tengok apa yang terjadi di Palestin. Mereka tidak ada kewangan dan mereka tidak ada sumber makanan atau apa. Everything is zero. Jadi itu satu pengajaran di mana boleh relate balik kepada saudara Khairul tentang kuasa. Kita bukan nak katakan ada kuasa kita boleh menunjukkan kita boleh menyelesaikan masalah. Tak. Tapi kalau kita salah memimpin pun sama juga, dia tidak akan ada satu conclusion ataupun solusi. Dan apa yang terjadi di Palestin, satu pengajaran, satu iktibar yang kita lihat dengan sendirinya, mereka tidak ada kewangan. Mereka cuma ada mampu kudrat, tenaga dan hanya mampu berdoa saja. Kita di sini juga berdoa saja. Yang rakyat kita di sini yang jadi huru-hara, yang tidak ada kewangan, satu kupang pun tak ada. Kesihatan mereka terjejas, ibu, ayah, mungkin atuk, nenek, mungkin adik-adik kecil kita yang sakit. Kita utamakan tu dulu. 2 benda yang saya titik beratkan. Dan itu pun tak dapat diusulkan sebaik-baik mungkin sebab peluang tak diberi. Kalau peluang tak diberi, ruang tak diberi, bagaimana nadi rakyat, suara rakyat ni nak menyampaikan? Itu yang kefahaman berbeza lah bagi saya. Saya minta maaf sebab pandangan saya juga mungkin akan diputar balikkan. Itu adalah perkara normal sebab saya suka kontroversi. Betul. Ni ada soalan. Ada soalan daripada viewers kita. Pada pendapat, sekejap saya tengok ni.
Hmm. Okey, bagi info satu. Adakah PM kita boleh terkena jangkitan COVID-19 atau tak mungkin? Soalan ni pun awak yang boleh soalan saya. Soalan ni pun pening kepala juga ni nak jawab ni. Tak pening kot. Adakah PM kita boleh terkena jangkitan COVID? Sebab kita dah diberikan terlalu banyak informasi. Saya rasa saya pun percaya juga sependapat dengan saudara Shiro kita kan. Istilah nak disampaikan tu sebenarnya benda ni dah jadi chaos tau. Bila jadi chaos, kita nak adakan solusi je. Bila nak lockdown, kita lockdown terus. Supaya dia tidak merebak dan kita dapat mengurangkan angka-angka yang informasi kita diberi. Sebab dalam industri saya dan saya rasa saudara Shiro pun tahu, senjata yang paling tajam adalah informasi melalui visual. Melalui TV, melalui berita, melalui social media. Ini adalah senjata yang paling tajam. Dan hari ni yang paling famous hari ni ataupun saranan adalah untuk self lockdown. Kita kena self lockdown lah kan, kita sendiri yang kena lockdownkan diri kita sendiri. Dia bukan tak okey, tetapi analoginya adalah seperti kita membawa kereta dengan berjaga-jaga. Adakah kita yakin kita selamat? Sedangkan ada yang mabuk dekat sebelah kita, makan jalan, tiba-tiba kita pun kena sekali. So kalau self lockdown, saya rasa benda ni pun gagal juga, takkan berjaya. Macam mana you nak pastikan yang lain tak lockdown, yang ni lockdown, yang ni pun saya rasa memang tak boleh lah. Kan? Macam soalan Razi tadi dan juga pada adik saya Amal Khan, dia bertanyakan soalan, adakah PM boleh terkena jangkitan COVID-19 ataupun tidak. Bagi saya ni, wabak ni tak kena siapa. Kalau nak kena, kenalah dia. Sebab kalau taklah dia. Betul. Sebab kerana Akmal ada mention dekat sini, sebab kawan ayahnya dah divaksin, masih lagi boleh terkena jangkitan COVID. Dan ini juga bermain satu perkara yang bermain di dalam fikiran kita sekarang. Adakah vaksin yang kita ambil ini efektif melawan varian yang baru ini daripada India dan daripada Afrika? Walaupun KKM telah pun menyatakan bahawa AstraZeneca dan Pfizer, vaksin yang mampu dan berkesan untuk melawan varian ini, tetapi masih sebenarnya ada lagi kes-kes di mana even dah divaksin pun masih lagi boleh terkena. Maksudnya perkara ini amatlah memberikan risiko yang tinggi kepada kita punya frontliner, terutamanya kepada pihak hospital, doktor dan nurse. Dan Sama apa juga pandangan saya katakan tadi, kalau kita ada kewangan sikit, kita boleh beli jam. Tapi masa tak boleh dibeli. Kita ada vaksin, tapi soalan saya, ada kejaminannya? Betul. Wah, banyak ni soalan ni. Saya pernah temu bual seorang doktor bertanyakan tentang vaksin. Dia kata berkesan ke tak vaksin ni? Daripada penerangan doktor tu, tetap akan ada jangkitan COVID, tetapi dia menurunkan risiko kalau kita kena COVID, katakanlah COVID tu sampai tahap yang kritikal. Tetapi bila badan kita ada vaksin, dia dapat merendahkan risiko COVID tu menyerang dengan lebih teruk. Sebab tu, dia masukkan satu vaksin. Vaksin yang pertama, sebab tu kita ada dua. Vaksin yang pertama tu, dia memberitahu badan kita, imun badan kita untuk bersedia tentang ada satu virus baru yang bakal menyerang.
So yang kedua tu dia mengaktifkan lagi imun badan. Itu menurut kata doktor tu lah. So vaksin ni tidaklah 100% boleh pasti Jadi barrier. apa ni COVID tu tak akan menyerang. Tetapi saya pun ada bertanya dia juga. COVID ni adakah akan bermutasi, akan menjadi lebih agresif? Dan dia kata ya, seperti mana yang terjadi dekat India tu lah dia kata. Apabila dia tahu, so benda tu akan menjadi lebih kuat, kan? So benda ni dia bukanlah tapi vaksin tu hari ni kita kena wawarkan juga kepada orang ramai untuk ambil vaksin. Kan? Jangan takut untuk ambil vaksin sebab dia dapat salah satu untuk orang kata apa menurunkan angka COVID Risiko. tu, risiko untuk COVID tu. Itu daripada fahaman yang doktor cakap lah. So saya pun okay, the best way is sekarang ni adalah vaksin. Tetapi masalah kita pula adalah macam mana nak suruh orang vaksin tu. Sebab sekarang ni pun Kementerian Kesihatan pun pening kepala. Kadang-kadang kita dah appointment, macam orang-orang yang berumur dah appointment, tapi bila call tak angkat. Kan tak dapat nak hubungi apa semua. So tak ramai orang yang nak pergi, yang nak vaksin tu. Terus kalau tak nak macam tu lah kita boleh wawarkan. Terus program vaksinasi tu. Betul. Tentang vaksin ni saya pun nak ambil kesempatan di mana hari tu pun saya kena kecam kan. Pasal saya kata saya buat di KL, saya duduk KL bukan di Kelantan, bodoh kan. Maksud saya bodoh tu adalah aplikasinya. Kan, siapa pembuat aplikasinya? Kan, bukan kepada frontliner. Sebab saya bersama-sama dengan frontliner. Saya tak salahkan kepada netizen. Dan tentang vaksin ni pun harus dijelaskan secara terperinci. Contohnya Pfizer. Berapa persen mereka maklumkan kita tentang informasi ini. Pfizer untuk supaya tak diimunkan. AstraZeneca supaya kita tak memudaratkan ataupun tak dimudah dijangkiti. Sekarang ni bila dah terlalu banyak brand, saya pilih brand apa nak pilih sekarang ni? Dan kita nak yakinkan kepada rakyat untuk ambil vaksin, solusinya adalah untuk kita cegah. Bukan tentang mudah dijangkiti, itu salah satulah. Sebab kita harus terima juga apa yang kerajaan dah maklumkan daripada pihak KKM. Tetapi rakyat nakkan jaminan tentang bagaimana kita boleh cegah daripada wabak ini yang imun sistem kita ini kokoh. Kalau zaman dulu, kalau kita nak matikan ubat, kita minum air kelapa. Kata-kata orang dulu. Betul-betul. Ni ada satu soalan. Dan salah satu kita punya viewers bernama Harold, dia minta doakan mak mentua dia yang sakit tenat 50-50 dan dia tidak dapat balik berikutan kes COVID. Dan dia juga bertanyakan satu soalan, adakah PKP ini akan terus menerus hingga 2022? Afzan, apa pandangan awak? Selagi dia tak ada satu jawapan yang betul-betul firm, sebab macam Syarul kata tadi, Dato' Adi kata dia bermutasi. Maknanya ada possibility besok akan keluar varian Malaysia pun kita tak tahu. Mungkin akan ada varian Malaysia. Dan untuk kata bahawa vaksin boleh settlekan semua pun tak pasti. Sebab tu saya kata, saya percaya satu hari nanti kerajaan tetap akan buat total lockdown. Cuma waktu bila? Adakah waktu kita dah betul-betul sistem kesihatan kita dah betul-betul runtuh? Dah betul-betul hospital dah tak boleh nak ni? Dah terpaksa masuk ke building-building baru macam dekat India sampai ke stesen kereta api dan sebagainya. Kalau waktu itu baru kerajaan ambil tindakan total lockdown, kita akan mengalami kerugian dari segi kesihatan dan juga ekonomi. 2 kali ganda. So 2020 ke 2022 ke kita tak ada jawapan. Betul. Kita Itu perlukan memang yang perlukan memimpin yang a decision maker. Kan? It's not about politik bagi saya lah. Sekarang ni adalah tentang nyawa dan juga tentang mereka yang tidak ada kewangan.
So yang memimpin has to be firm dan tegas. Betul. Saya setuju cakap pandangan Datuk tu, dan kita punya leader pun should be an opinion leader. Leader yang boleh memimpin satu pandangan yang baru supaya rakyat boleh terima dalam keadaan yang terbuka dan ikut saranan tersebut. Itu sangat penting. Macam isu-isu vaksin kan. Rakyat tak dapat info yang betul-betul selesa untuk mereka tahu bahawa ini tanggungjawab aku untuk pergi kat sana. Dia tak dapat. Maksudnya kabar angin itu lagi kuat daripada benda yang betul, yang facts, yang scientific, yang sepatutnya kerajaan carry informasi pasal vaksin tu. Itu belum lagi dengar cerita-cerita yang patutnya kita dah dapat berjuta, baru dapat 7% je daripada vaksin yang sepatutnya kita dapat dan sebagainya. Itu belum cerita lagi tentang politik yang kita tak boleh tak pergi settle lagi dengan negara China untuk memasuk vaksin. Janji banyak ni, dapat banyak tu dan sebagainya. Benda-benda tu yang menghilangkan kepercayaan rakyat bahawa kita tak ada leader yang ada decision making yang sangat strong untuk kepentingan rakyat. Ni ada satu lagi soalan daripada kita punya viewers, dan soalan ni saya berminat nak dengar pandangan Syarul. Apa? Adakah PM membuat PKP ni supaya pilihan raya ditangguhkan? Adakah PM gilakan kuasa? Apa-apa Adakah pun apa? sebelum Boleh sekali soalan dia? sebelum Syarul nak jawab, saya Adakah tutup lah. PM gilakan kuasa? Okey, apa tadi? Okey. Dia cakap, Irwan Asmawi bertanya, adakah PM membuat PKP ni supaya pilihan raya ditangguhkan? Adakah PM gilakan kuasa? Hai, bismillahirrahmanirrahim. Saya harap jawapan saya ini tidak mendatangkan malapetaka kepada kita semua. Jadi tentang kita sebut sekarang ini, hari ini politik adalah Perdana Menteri. Kita semua tahu hari ini PM datang daripada parti yang mana, di mana parti ni bukan parti majoriti tapi parti minoriti, dan bergabung menjadi Pokemon dan Naruto, PN. Dia bergabung hari ini. So kita tahu kan, kita sedia maklum kenapa dibuat, orang kata apa, parlimen itu tidak bersidang, kan? Di mana jika ini pendapat saya, kalau salah, saya minta maaf dulu terlebih dahulu. Tolong ambil part ni, saya dah minta maaf terlebih dahulu sebelum saya bersuara. Mungkin apabila dilakukan parlimen, apabila bersidang, penarikan kuasa terhadap Perdana Menteri, maksudnya kuasa dia akan hilang. Sebab itu kalau kita tengok ada a few, orang kata apa, perkara yang berlaku sebelum perintah darurat dibuat, kan, di mana huru-hara sedikit, ini sebab the power of Prime Minister. Apabila terjadinya parlimen tak bersidang, jadi hari ini dia dapat mengekalkan. Jadi adalah beberapa, orang kata, deal di mana untuk sokongan, untuk dia rasa hebat, kan, untuk mengukuhkan lagi kedudukan dia kat situ. Dan kalau dia kata laksanakan PKP ni berterusan untuk memegang kuasa, ada kemungkinan betulnya. Ada kemungkinan betulnya apabila 2.0, 3.0, 4.0, dan inilah time dia. Kan? Dalam masa sama, dalam masa nampak dah rekod. Tapi saya dah minta maaf dulu terlebih awal. Dan ini pandangan daripada dalam, kan. So pada saya hari ni kena betul-betul fikirkan soal rakyat. Jangan fikirkan pasal kedudukan atau pasal nak kuasa yang kita tak tahu. Macam Dato' Adi Putra cakap, kuasa ni tak bawa ke mana. Kuasa yang paling besar adalah kuasa yang di atas sana. So kita kena percaya dengan benda tu. Dan hari ini kita jangan berpolitik. Hari ini adalah masa untuk rakyat. Hari ini rakyat banyak dah bersuara untuk kita total lockdown. Jadi lakukanlah yang terbaik. Dan hari ini kita tak tahu sampai bila SOP, PKP, sampai bila pun kita tak tahu. So
kena fikirkan pasal rakyat, kena fikirkan kepada makcik-makcik peniaga-peniaga yang dekat kampung sana tu, yang hari ni dia kata SOP pukul 8 pagi sampai 8 malam. Kalau dia berniaga sarapan pagi, dia buka pukul 6 pagi. Pukul 8 pagi maksud orang dah masuk office dah. So dia nak berniaga kat mana? Peniaga-peniaga burger hari ni buka pukul 5, pukul 8 dah kena tutup. Itu yang dia kena fikirkan pasal ekonomi rakyat yang paling bawah sekali ni. Yang ke atas tu memanglah dah duduk kursi empuk. Kau ingat dah duduk kursi empuk, senang nak bangun. Susah bro. Susah. Ini kalau kita cerita pasal kuasa, apabila orang dah dapat kuasa, kan, ini kita cerita pasal orang-orang yang dah berumur ni. Bila dia dapat kuasa, ingat dia nak bagi ke yang kat bawah-bawah ni untuk ambil alih kuasa dia? Tak mungkin bro. Ni ada satu cerita aku cakap kau adalah bos aku tak nak cakap siapa. Adalah bos ni cerita je. dah berumur. Dia dah berumur. Bro, dia dah berumur. Dia dekat bilik kecemasan. Bilik kecemasan tiba-tiba jatuh sakit, pergi bilik kecemasan, dah pakai oksigen. Tabung oksigen tu dah pakai kat sini. Lepas tu ada datang 3-4 orang muda ni. Alamak, Tok. Rasanya Tok dah boleh bagi kita mentadbir kepimpinan tu kepada kami orang muda. Lu tahu tak? Jari keluar, jari je tunjuk. No. Belum lagi bro. Belum lagi. Itulah situasi kita ni. Dia orang macam mana pun, dia orang tetap nak kuasa. Hari ni memang kuasa adalah nombor satu. Tapi minta tolonglah, jagalah rakyat sikit. Pandanglah kita orang kat bawah ni. Semua ingat kalau kawan kita yang CEO ni dah naik ke atas, mungkin antara kita berempat ni mungkin salah satu akan jadi menteri ke, Datuk Adiputra jadi menteri. Kan, mana kita tahu, amin. Daripada CEO jadi Perdana Menteri, amin. Amin. Bantulah Sama juga rakyat pada hari ni. Jangan kita saudara kat Syairul atas, juga kita rasa jadi sombong. menteri. Amin. Kalau semua jadi menteri, tak minta banyak. Saya nak jadi pegawai khas je. Tapi kat 3 menteri lah. Tapi Okey. terutama Pegawai khas buat duit ni. terutama sekali harus kita menyanjung, bersyukur kepada Allah yang satu penghormatan besar kita, rakyat kita, kepada ke bawah duli yang di Pertuan Agong yang ambil titik berat ini, kan. Dan beliau sangat prihatin kalau kita tengok dengan informasi-informasi yang diberi melalui sosial media. Kita boleh lihat sendiri dan kita tahu kita mempunyai agung dalam negara dan kita tahu tempoh darurat pun sehingga bulan 8. Dan tentang lockdown ni, seperti mana yang semua bertanya perlu ke lockdown atau tidak, kalau lockdown macam mana peniaga, tetapi kalau demi nyawa, better for lockdown untuk nyawa dan diberikan moratorium seperti yang sebelum ini dilanjutkan, Ailastari, Aissinar, untuk bantuan mereka. Kalau ketika itu kita mampu atau mereka mampu melaksanakan, saya yakin mereka mampu juga melaksanakan. Dan kita pun memahami daripada sudut kerajaan yang memimpin, hanya mereka saja tahu kewangan itu ada ataupun tidak, cukup ataupun tidak cukup. Tetapi walau bagaimana sekalipun, bila kita dah diberikan jawatan, itulah amanah yang kita harus galas. Okey, ada satu soalan. Kita dah online selama 1 jam 20 minit. Jadinya kita ada lebih kurang lagi 10 minit lah ya, untuk kita tamatkan kita punya talk pada malam ini. Ini ada satu soalan. Dia nak tanya kepada ahli panel semua. Dia siap tegur kita ni dah dari topik ni. Tapi nak tanya, why Malaysia berlambat COVID tapi di Israel nampak macam sikit, tak ada dengar lagi kes. Ni siapa yang boleh jawab ni? Ulang balik soalan tu. Ini soalan level international sikit. Kenapa Malaysia berlambat COVID tapi di Israel nampak macam sikit, tak ada dengar lagi berkenaan kes?
Saya jawab, saya tak pandai. Apa-apa pun saya mohon maaf. Bukan saya nak play safe, tapi saya mohon maaf zahir dan batin. We are not fool, but don't make us like a bloody fool. Dia akan menjawabkan kepada semua ayat. We are not bloody fool, jangan buat kita sebagai bloody fool. Betul. Syarul senyum. Okey, sebenarnya saya nak cakap dekat sini apa ni, sebenarnya COVID ni adalah benar sebenar-benarnya, dan COVID ni adalah real, dan COVID ni bukanlah satu propaganda yang dibuat-buat oleh kerajaan. Sebab saya dulu merupakan pengerusi panel klinik kesihatan ibu dan anak di Keluang, dan sehingga sekarang staf-staf klinik kesihatan masih lagi berhubung dengan saya, dan mereka sering mengadu dengan saya, terutamanya kakak-kakak saya, Sister Esmilia, Kak Jas. Diorang sering berkata yang pihak frontliner sudah tidak larat kerana mereka berhadapan dengan kes dan mereka perlu pakai PPE setiap hari untuk membantu pesakit-pesakit COVID, untuk swab test pesakit COVID, untuk memberikan suntikan kepada pesakit COVID. Dan jumlahnya semakin ramai. Dan pihak frontliners pun sudah mulai letih, dah mula tak larat. Jadinya saya nak sampaikan dekat sini bahawa COVID ni adalah benar dan bukanlah satu propaganda yang dibuat ataupun direka oleh kerajaan. Dan kita perlu faham impaknya apabila COVID ini berlaku, dia akan mengakibatkan masyarakat yang berada di tempat itu, populasi yang berada di tempat itu. Sebagai contoh, apabila kes ini terlalu tinggi, para peniaga akan terjejas, anak-anak akan terjejas, semua pergerakan kita akan berada dalam keadaan rasa takut. Kerana kita tak nampak virus ni di mana. Jadinya saya seru rakyat Malaysia, dan saya percaya rakan-rakan kita yang ada di live hari ni yakin dan percaya bahawa COVID tu adalah benar. Jadi pergilah cucuk vaksin. Janganlah jadi anti-vax yang mengatakan vaksin ini tidak benar pelbagai. Ini sebenarnya seperti yang Syarul katakan adalah persediaan untuk diri kita menghadapi COVID ini. Kerana dengan kita membantu membuat persediaan, secara tidak langsung kita membantu menyumbang untuk kelangsungan hidup orang masyarakat yang berada di sekeliling kita. Okey, apa ni, sebelum kita tamatkan kita punya talk pada hari ini, saya bagi peluang dekat Datuk Haji Putra untuk ucapkan sepatah dua kata. Untuk panel kita semua, kita bagi cakap untuk sepatah dua kata. Ni dia punya soalan semakin banyak, jadinya kita minta maaf. Sebab kebanyakan soalan yang dah diberi ni kita dah cakap, kita dah jawab dah. Jemput Datuk. Saya mau menyusun 10 jari memohon maaf kalau ada apa-apa perkataan yang boleh orang kata menyinggungkan perasaan, salah tanggapan. Jadi saya pun memohon juga dan menyuruh kepada semua umat Islam, termasuk juga yang bukan umat Islam, kita berdoa supaya datanglah satu keadilan dan juga kebenaran yang kita mohon, keajaiban daripada Allah. Sebab selagi keajaiban ini tak wujud, kebenaran ini tidak akan wujud, selagi itu rakyat akan sengsara. Dan saya yakin setiap apa ujian yang landa ada hikmah. Itu pasti. Hidup pasti mati. Dan mati semua ada asbab-asbab. Ada yang asbab ni, ada asbab tu, ada asbab ni. Tetapi tentang COVID ini ada yang mengatakan tidak, ada yang real, ada yang bukan. Tetapi nescaya apabila diiktiraf oleh WHO, kita akur. Yang tak akur,
kita sendiri tahu siapa yang tak akur, tapi saya yakin 110% rakyat kita akur SOP, bukan ingkar SOP. Dan mudah-mudahan dengan doa ini berjabat tangan kita, muafakat kita, kalau apa yang kita boleh bantu mereka yang tidak ada kewangan, kita bantu. Tak payah nak tunggu jabatan lain untuk bantu, kita boleh bantu juga sesama kita. Walaupun sekupang, mungkin dapat meringankan mereka. Kalau nak tunggu, sampai bila lagi? Takkan kita nak tunggu sampai 2023, 2024, sehinggalah orang itu mati bukan pasal mati COVID dah. Mati kerana tidak ada kewangan. Tak pernah dengar kan? Bila tak ada kewangan tu tak makan je tu. Berlaku So, kalau betul-betul tak. saya tahan sebab dalam akal saya ni ada dua partition. Satu di sini melihat rakyat yang sedang huru-hara dan lagi satu partition jiwa saya di Palestin. Di mana semua pun sedia maklum tentang Masjidil Aqsa. Kan? Siapa tak sayang? Ada sejarahnya. Jadi di situ bila saya diri di tengah-tengah ni, kiri dan kanan ada mempunyai dua cabang yang berbeza. Tetapi sebagai juga untuk kita nak melaksanakan penyelaraskan antara banyak pilihan, kita cuma ada satu pilihan. Itu sebab satu pilihan diberikan kepada seseorang. Dan satu tugas ini diberikan pada seseorang untuk menggalaskan amanah ini kerana Allah Subhanahu Wa Taala tolak tepikan tentang politik semasa sekarang. Itu yang saya mohon dan mudah-mudahan saya yakin rakyat faham dan mereka mungkin juga setuju dengan total lockdown untuk mengurangkan kadar angka-angka dah cecah sampai 7,000 lebih. Takkan nak cecah sampai 10,000 sampai jackpot. Apa yang diraikan. Okey, Afzan, Encik Afzan kita. Okay. Sepatah tu rasa. Okay. Saya nak komen sikit dengan Alif Fahmi ni. Dia kata buat apa cucuk vaksin kalau boleh kena COVID lagi. Saya rasa salah faham dan tanggapan terhadap vaksin yang sebegini yang menjadikan kita punya hasrat kerajaan untuk capai kita punya immunity kelompok, which is 80% rakyat Malaysia sudah ada vaksin tu, tak tercapai. First, vaksin ni ikhtiar. Yang kedua, kita tak boleh kata kita ambil vaksin memang tak kena COVID. At least kita punya immune system tu meningkat. So, untuk last ni saya rasa dua perkara yang kerajaan kena buat. Yang pertama, enforcement dari segi pelaksanaan, nak pastikan bahawa siapa yang sepatutnya dapat vaksin dulu mesti dapat vaksin tanpa sebarang alasan ataupun tanpa diberi pilihan. Yang kedua, informasi tentang vaksin ini sama ada daripada pelbagai jenis vaksin yang kita ada sekarang ni perlu mengalir maklumatnya direct terus kepada rakyat. Masalah rakyat sekarang ialah rakyat dapat maklumat tu dari segi orang cakap apa, second hand info. Bila second hand info datang, susah kerajaan untuk mengurus persepsi rakyat dan persepsi netizen. That's why kerajaan ada beratus orang pakar, beratus orang influencer yang banyak mempromosikan perkara-perkara macam ni. Pastikan maklumat yang betul, tepat, yang tulen, yang transparent supaya rakyat dapat first hand information. Dan apa pun yang kita buat, macam ni kalau ada pandangan-pandangan yang kata buat apa ambil vaksin kalau tak kena dan sebagainya, itu saya rasa benda-benda yang kita kena perbetulkan balik supaya at least ikhtiar yang kita buat ni setidak-tidaknya boleh melindungi kita dan melindungi orang lain dalam sistem imun yang lebih baik berbanding kalau tak ambil vaksin. And then yang last kali, mungkin kita boleh cadangkan kot total lockdown politik total lockdown. Aku pun saya cerita gila. Okay, yes, my bro, Syarul. Okey, terima kasih. Ini maksudnya bro, nak bantai-bantai. Tak. Saya dah bermuhasabah diri dah baru sekejap tadi. Okey, baik. Apa pun saya nak bagi tahu keputusan telah pun dibuat. Kita takkan ada total lockdown. Kita hanya ada PKP yang bersiri-siri sampai mati. Sampai tak tahulah macam mana. Jadi kita nak serulah
janganlah percaya persepsi yang dongeng tentang vaksin ni. Ada yang kata lepas vaksin letak besi biryani tak jatuh. Lepas tu ada yang kata lepas vaksin dia ada chip kat dalam. Sebab orang kita ni dia lebih suka dengar yang persepsi dongeng. Kan? Macam manalah orang dia kata boleh letak chip dekat dalam kita punya badan ni. Dia kata ini adalah New World Order. Kan? Freemason, Illuminati. So macam-macam. Sebab itu adalah benda yang orang kita suka dengar. Contoh kalau Dato' Adi Putra buat kebaikan, orang akan, Dato' Adi menyumbang 10,000 dekat masjid, orang akan okeylah, baiklah Dato' Adi. Dato' Adi tertangkap sebab sekian. Memang patut, memang ini. Kita suka dengar benda-benda yang macam itu. Jadi guys, inilah masanya pergi dapatkan vaksin. Dan saja saya kepada kerajaan, cepatkanlah untuk swasta kan. Kalau kita tak dapat menyuruh vaksin tu, swastakanlah vaksin tu untuk lebih, orang kata apa, sasaran tu lebih sampai kepada semua orang. Dan kalau ada suggestion yang sangat bagus, kan kita ambil medical card tu bolehlah kita coverkan, insurans kita tu coverkan sekali untuk ambil vaksin. Itu adalah pandangan yang sangat baik jugalah daripada sahabat-sahabat saya. Jadi macam mana pun, ini adalah masa kita untuk kita bantu sama kita. Sebab ekonomi sekarang memang sangat terkesan. Jadi kalau macam saya ataupun Dato' Adi Putra ataupun siapa saja influencer yang ada hari ni, inilah masa untuk kita bantu peniaga-peniaga kecil yang ada dekat kampung-kampung. Mari sama-sama kita promosikan perniagaan dia macam Zack ke kan, kita boleh tolong Zack ambil perniagaan dia daripada Abang Aloha ni, ambil perniagaan untuk kita bantu, sama-sama kita promosikan. Ini kita berganding bahu sama-sama untuk kita jaga kita dan insyaAllah saya minta yang berkuasa hari ini, yang sedang ada kuasa dan ingin berkuasa selama-lamanya, pandanglah kita rakyat dekat bawah ni. Rakyat dekat bawah ni ada mulut untuk disuap. Dan jangan lupa, tangan yang menyuap mulut-mulut keluarga kita ni adalah tangan yang akan memberikan kuasa pada PRU 15 akan datang. Takut tak? Pak Menteri. Takut tak Menteri? Mantap. Okey, baik. Semoga Dan, lisan pada malam ini lisan percakapan yang bermanfaat. Allah rahmati kita semua dan Allah berkati kita semua. InsyaAllah. InsyaAllah. Saya nak ambil kesempatan sikit dalam orang kata platform ni. Saya pernah adakan saudara Syirul, saya punya filem sendiri, terbitan saya, syarikat saya, arahan saya dan saya juga berlakon. Filem itu berjudul Syakban. Filem itu memang pada awalnya untuk menjadikan filem amal. Dan 2019 dah habis dah semua penggambaran. So 2020 sangkut di post editing. Tapi saya teruskan lagi perjuangan itu. Mudah-mudahan saya sedang masih lagi negotiation dengan Astrofirst agar ditayangkan Astrofirst supaya segala nanti kutipan itu kita dapat bantu mereka peniaga-peniaga kecil. Termasuk juga dengan di Palestin. Jadi nak tunggu mereka yang di sana tu agak lem lah, senang cerita kan, agak lem. Jadi filem itu saya convertkan dia jadikan filem amal supaya dapat disalurkan dengan pipeline yang betul, supaya dapat diwawarkan di mana mereka subscribe. Saya tak ambil, tetapi saya akan bagikan pada badan-badan yang dah berdaftar yang jelas supaya sampai kepada rakyat yang tidak ada sekupang. Sama juga mereka yang terkesan dengan pandemik, termasuk kru-kru yang bertukus lumus sampai 30 kru yang tak ada kerja dah 2 tahun tak kerja. Dan juga dengan tabung Palestin yang kita boleh salurkan. Dan filem itu berjudul Syakban. InsyaAllah mudah-mudahan dengan doa anda semua kan, sahabat-sahabat dan juga rakyat-rakyat yang mendengar ini, saya akan terus laksanakan dan akan zahirkan untuk turun ke padang nanti untuk buat penyerahan sebagai zahir, sebab itu adalah bukti. Kita nak bukti dan jaminan kepada rakyat ini adalah filem amal. InsyaAllah. Saya pun ambil kesempatan juga Dato' Adi Putra. Sebab dekat Johor kita ada lancarkan tabung kemanusiaan makmur Palestin
daripada Pertubuhan Makmur Johor dan juga Southern Volunteers daripada Dato' On Hafiz, Exco Belia dan Sukan Negeri Johor. Dan semalam saya ada buat jualan amal di mana baju-baju ataupun barang-barang koleksi sewaktu saya dalam bidang seni, contohnya kasut Doc Mart ni. Doc Mart ni, oh memang baru lagi, tak pakai. Saya dah bid malam tadi, dah jual, harga dia dapat Alhamdulillah 1,200. Ada orang dah beli dan juga banyak barang-barang saya, dan insyaAllah kita akan buat second lap terakhir sebab 15 hari bulan 6 ni tutup. So kalaulah Datuk Adi Putra ada 2 barang koleksi yang sangat, orang kata apa, ialah kalau kita tak guna pun kita simpan dia, nanti akan dipersoalkan di akhirat kan. Apa kata apa kata barang tu, 2 tu bagi dekat saya, insyaAllah boleh sama-sama kita Boleh, insyaAllah. jualkan insyaAllah. Dan 100% jualan tu terus pergi ke tabung makmur Palestin, insyaAllah. Boleh, tak ada Boleh, masalah. insyaAllah. Datuk Adi. Boleh hubungi saya. Semoga dengan insyaAllah, semoga dengan asbab tu membolehkan kita masuk syurga. Untuk Amin. agama, insyaAllah tidak ada penolakan. Amin. Saya taat pada Terima yang kasih. satu. Okey, apa ni kita nak screenshot sekali? Okey, 1, 2, 3. Time. 1, 2, 3. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Terima kasih semua. Okey, Waalaikumsalam, sama-sama. Minta maaf. Assalamualaikum. Sama tu. Salam. Terima kasih.